Kerajaan meneruskan subsidi untuk minyak masak dalam paket 1 kilogram berharga RM2.50 sepaket dengan pengeluaran 60,000 tan sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hanya subsidi minyak masak dalam botol yang tidak lagi diteruskan dan bukannya subsidi untuk semua jenis minyak masak. Beliau berkata pengeluaran 60,000 tan sebulan untuk minyak masak bersubsidi dalam paket adalah mencukupi berdasarkan kadar keperluan pengguna tempatan ketika ini sebanyak 55,000 tan metrik sebulan. Sementara itu, Perdana Menteri menjelaskan subsidi minyak masak berbotol iaitu dalam botol 1, 2, 3 dan 5 kilogram dihentikan memandangkan inisiatif itu sepatutnya hanya selama 3 bulan ketika pandemik COVID-19 bermula Ogos tahun lalu. Usaha itu katanya bagi membantu rakyat yang ketika itu terkesan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan inisiatif bantuan tunai langsung Bantuan Keluarga Malaysia BKM tambahan kepada golongan B40 yang akan dibayar serentak dengan BKM fasa 2 mulai 27 Jun ini. Menerusi inisiatif itu, penerima BKM akan menerima bayaran tambahan RM100 bagi isi rumah dan RM50 bagi golongan bujang, menjadikan jumlah maksimum RM500 bakal diterima golongan B40 selepas ditambah pembayaran untuk BKM fasa 2. Ismail Sabri berkata bayaran tambahan itu membabitkan peruntukan sebanyak RM630 juta yang akan memanfaatkan hampir 8.6 juta penerima, merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas bujang ataupun tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Katanya ia menjadikan jumlah pembayaran BKM mulai 27 Jun ini meningkat kepada RM1.74 bilion selepas ditambah peruntukan sedia ada untuk bayaran BKM fasa 2 berjumlah RM1.11 bilion. Katanya inisiatif itu turut mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang makanan yang berlaku kebelakangan ini. Ismail Sabri berkata inisiatif BKM termasuk BKM tambahan itu membolehkan isi rumah B40 bakal menerima sehingga RM2,500 pada 2022, menjadikannya bantuan tertinggi setakat ini yang pernah diberikan oleh mana-mana kerajaan. Semakan status pembayaran BKM boleh dibuat bermula 27 Jun 2022. Manakala Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Majakir muncul juara keseluruhan kejohanan merentas desa peringkat Majlis Sukan Sekolah Daerah peringkat daerah Papar. Kejohanan yang berlangsung di SMK Majakir baru-baru ini turut disertai oleh 12 sekolah lain di daerah ini. Ketua Jurulatih SMK Majakir Jenerian Markus berkata, sebagai tuan rumah kejohanan itu mendorong semua atlet sekolah untuk meraih kejuaraan bagi setiap kategori yang dipertandingkan. Antara kategori yang dimenangi adalah perempuan A, perempuan B, lelaki A dan lelaki B serta johan keseluruhan. Kejohanan merentas desa sejauh 6 km pada kali ini melibatkan 24 atlet mewakili SMK Majakir. Beliau berkata sekolah itu akan terus berusaha untuk muncul sebagai gergasi sukan olahraga di daerah Papar. Katanya lagi mereka juga menyasarkan untuk menjadi johan dalam kejohanan olahraga MSSD Papar pada tahun ini. Berita Mahkamah, 3 lelaki masing-masing didenda sebanyak RM10,000 dan penjara 30 hari selepas mengaku bersalah memandu dalam keadaan mabuk pada 17 Jun lalu ketika dihadapkan di Mahkamah Magistrate Tawau hari ini. Ketiga-tiga terduduh Don Yepe Motogor 42 tahun, Jacintar Lewo 38 tahun dan Ahmad Raihan Tamring 25 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Tawau Amir Shah Amir Hassan. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dihukum penjara 6 bulan jika gagal membayar denda berkenaan, manakala lesen memandu digantung selama 2 tahun. Berdasarkan kertas pertuduhan, semua tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Chong Tian Vun, Tawau antara jam 1.40 pagi hingga 1.58 pagi pada 17 Jun lalu. Hasil ujian saringan pernafasan didapati kandungan alkohol dalam darah ketiga-tiga tertuduh melebihi had yang dibenarkan iaitu 50 mg dalam 100 mm darah. Berikutan itu mereka didakwa mengikut Seksyen 45A-1 APJ 1987 yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda sehingga RM30,000. Sementara itu Ahmad Raihan turut didenda RM400 atau penjara 14 hari jika gagal membayarnya kerana tidak memiliki lesen memandu mengikut Seksyen 26-1 APJ 1987.
Seterusnya, usaha pegawai veterinar menyelamatkan anak gajah yang cedera di kaki akibat terkena jerat gagal apabila haiwan itu dilaporkan mati pada petang semalam. Walaupun kaki kanan hadapan anak gajah betina itu telah dipotong bagi mengelak tisu kaki menjadi lebih parah, namun berlaku kegagalan pada organ dalam badan haiwan berkenaan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata, anak gajah berusia kurang 2 tahun itu telah diberi rawatan sebaiknya selepas melalui proses pembedahan memotong kaki kanan hadapan pada Isnin lalu. Katanya lagi, bedah siasat terhadap anak gajah itu dilakukan pada pagi tadi dan mendapati kematian berpunca daripada kegagalan organ penting dalam badannya. Tambah Jafri lagi, walaupun pegawai veterinar yang merawat anak gajah itu melakukan yang terbaik, namun ia akhirnya mati. Sebelum itu, seekor anak gajah ditemui orang awam dalam keadaan cedera pada bahagian kaki kanan hadapan selepas terkena jerat dalam kejadian di Tunku Lahadatu pada Sabtu lalu. Usaha menyelamatkan haiwan itu segera dilakukan dan ditemui di kawasan Felda Sahabat 5 oleh pasukan penyelamat hidupan liar sebelum dirawat oleh pegawai veteriner. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.